Oke, hai murid-murid, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam siri pelajaran sains. Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat dan ceria. Murid-murid juga, cikgu harap juga sudah bersedia dengan pelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita yang baru, kita akan pergi kepada tajuk manusia kali ini. Jadi kita lihat dulu pelajaran kita yang lepas, tambah sikit apa yang telah kita pelajari. Yang lepas, dalam pelajaran yang lepas, kita dah belajar tentang keperluan asas benda hidup. Kita dah belajar tentang keperluan asas benda hidup. Manusia, benda hidup terdiri dari manusia, haiwan dan tumbuhan yang kita tahu. Dan benda hidup ini memerlukan kurang-kurangnya tiga keperluan asas yang kita belajar, iaitu makanan, air dan udara. Ini pelajaran kita yang lepas. Tiga keperluan asas ini, makanan, air nombor 2 dan nombor 3 ialah udara. Dan dalam pelajaran yang lepas juga kita belajar manusia dan haiwan perlukan tempat perlindungan. Manusia dan haiwan perlu berlindung. Berlindung dari apa? Berlindung dari hujan dan panas. Yang keduanya berlindung dari bahaya. Berlindung daripada hujan dan panas dan berlindung daripada bahaya. Ini pelajaran kita yang lepas lah. Kemudian kita juga dalam pelajaran yang lepas kita belajar pentingnya keperluan asas. Kenapa keperluan asas ini penting kepada manusia dan juga haiwan. Sebagai contoh, dalam pelajaran yang lepas kita belajar contohnya nombor 1 keperluan asasnya adalah makanan. Kenapa makanan ini penting? Kerana makanan dapat memberikan tenaga. Dan dalam gambar, dalam buku ni contoh, gambar manusia ni letih. Maka dia mendapatkan makanan. Dia makan, kemudian dia boleh melakukan pekerjaan. Dia makan, maka dia boleh buat kerja, dapat tenaga, dia kuat. Okey. Dan antara lainnya, makanan bukan saja memberi tenaga, makanan juga kita perlu untuk pembesaran, tumbuh besar. Di makanan, ini tunjuk dalam buku teks kita ini, dari kecil makan kita membesar menjadi dewasa. Jadi makanan ini satunya memberi tenaga dan satu lagi untuk membesar. Ini. Jadi haiwan pun sama. Kuda ini dia makan dan menjadi dewasa, dia membesar. Untuk membesar itu diperlukan tenaga. Kemudian mengapakah air, udara dan tempat perlindungan ini penting kepada manusia dan haiwan? Ini sebabnya air sebagai sumber asas kehidupan. Kalau tak ada air boleh mati. Ditunjuk dalam ini, haiwan mati kerana kehabisan air. Sumber asas kehidupan yang berikutnya ialah udara. Udara, tak dapat udara maka boleh mati. Kalau kita manusia jatuh dalam air, kita tak boleh bernafas, kita tak dapat udara, maka kita akan mati. Ini kita ulang ni pelajaran yang lepas. Jadi apakah yang akan terjadi? Dia tanya, ini kebat. Apakah yang akan terjadi jika kita tidak mendapat air dan udara? Tak dapat air, tak dapat udara, maka kita boleh mati. Okey. Di bahagian ni kita skip. Yang ni buat eksperimen. Kita pergi lihat kepada mari urang kaji. Nyatakan semua ciri benda hidup.
Ini senang, yang dulu kita dah bincang dalam pelajaran lepas ni untuk kita imbas kembali. Yang ciri benda hidup, nombor 1, bernafas. Nombor 2, nombor 1, bernafas. Nombor 2, membiak. Nombor 3, memerlukan makanan. Tiga, memerlukan makanan. Susun haiwan mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar. Ni kita dah buat hari tu ni. Ada lagi jawapan kita ni. Ini nombor 1, 2, kemudian semut, arnab, kemudian kambing, dan yang keempatnya ialah kuda. Ini empat. Okey. Namakan keperluan asas. Kita pergi yang muka surat berikutnya. Namakan keperluan asas benda hidup di bawah. Nombor 1 ialah makanan. Nombor 1 ni ialah makanan. Nombor 2 ialah air. Dan nombor 3 ialah udara. Ini. Baik, kemudian soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Ni. Soalan nombor 4, mengapakah manusia dan haiwan memerlukan makanan? Makanan tadi kita belajar ada 2. Satunya ialah untuk memberi tenaga dan yang keduanya ialah untuk membesar. Bagaimanakah tumbuhan? Nombor 5, bagaimanakah tumbuhan mendapatkan makanan? Tumbuhan ini kita tahu mendapatkan makanan, dia membina sendiri makanannya. Saya melindungi manusia dan haiwan daripada cuaca buruk. Ini ialah tempat perlindungan. Siapakah saya? Nombor 6 ni. Siapakah saya? Fungsi dia ialah melindungi manusia dari tempat bahaya dan cuaca buruk. Kita tahu bila ada melindungi daripada bahaya dan melindungi daripada cuaca buruk, ini ialah tempat perlindungan. Ini dalam pelajaran yang lepas. Baik, kita pergi kepada ruangan ingat semula. Ingat semula. Ini ulang kaji lah. Ulang kaji. Benda hidup mempunyai keperluan asas iaitu makanan, air dan udara. Sini. Dia cuma kotak dia tu sengit-sengit sikit. Ini haiwan dan tumbuhan. Haiwan dan manusia memerlukan makanan. Ni haiwan dan manusia memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Haiwan dan manusia memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Kemudian ni manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Tumbuhan pula memerlukan makanan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan memerlukan air untuk membuat makanan. Tumbuhan memerlukan udara dalam proses bernafas untuk pernafasan dan juga membuat makanan. Jadi kesimpulan di bawah ni, manusia dan haiwan ni memerlukan tempat perlindungan. Ini tambahan. Ini tadi pasal makanan, air dan udara. Sekarang tempat perlindungan. Manusia dan haiwan juga. Ini tambahan. Manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan bahaya. Okey.
Kemudian dalam pelajaran yang lepas, cikgu ada minta kamu kita buat latihan dalam buku biru, buku BLA, muka surat 17, 18 dan juga 19. Jadi kita tengok sikit latihan yang kita buat pada minggu lepas. Pastikan dalam latihan yang lepas ini kamu tulis ni tarikh. Tulis tarikh, tulis hari kat atas ni. Baik, tuliskan keperluan asas. Dia punya arahan dia ni, arahan dia. Tuliskan keperluan asas yang diperlukan oleh benda hidup dalam gambar di bawah. Ada berapa benda hidup? Ni. 1 kucing ni, 2 ialah ayam ni, dan yang ketiganya ialah tumbuhan ini. Ayam memerlukan, ni senang. Ayam memerlukan makanan. Dia makan. Okey. Kucing ni buat apa agak-agak dia balang ni? Dia minum air. Kucing minum air. Ada yang kata kucing kencing. Tak, ini kita fikir yang baiklah. Kucing ini minum air. Dia sekat kepala dalam balang itu. Dan tumbuhan ini, tumbuhan juga memerlukan udara. Yang ini yang kita belajar. Yang lain-lain tu semua belum. Jangan tulis dululah. Tulis yang kita belajar tadi. Asasnya keperluan asas. Pasal cerita dalam kita punya ni, ini ialah keperluan asas. Keperluan asas kita tahu ada 3, iaitu makanan, air, yang ketiga ialah udara. 3 ni. Ini yang kita belajar dalam buku teks yang tadi. Dalam pelajaran yang lepas. Jadi jawapan kita mesti berdasarkan 3 ni. Jangan kita tambah permukaan. Okey. Baik, murid-murid. Kita sambung lagi pada semak jawapan kamu dalam buku BLA muka surat 18 pula. 18. Ya, muka surat 18. Tengok sini, pastikan kamu tulis tarikh ni. Pastikan kamu tulis tarikh. Bila kita buat di minggu lepas ni. Supaya kita tak lost contact nanti. Kita ada rekod simpanan. Baik. Cara pengambilan keperluan asas benda hidup. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nombor 1. Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk ni ada gambar ni. Untuk manusia dan haiwan memerlukan udara untuk ya, jangan buka-buka, untuk bernafas. Okey. Manusia dan haiwan nombor 2. Kita tengok nombor 2. Manusia dan haiwan memerlukan apa ni? Memerlukan untuk menghilangkan dahaga. Kita dah belajar kan. Menghilangkan dahaga, maka manusia dan haiwan memerlukan air. Gitu. Baik, nombor 3. Manusia dan haiwan memerlukan apa? Untuk mendapatkan tenaga. Kunci dia ialah ini. Mendapatkan tenaga. Yang tadi kuncinya ialah menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga. Air. Untuk mendapatkan tenaga, kita imbas balik slide kita yang sebelum ni. Mendapatkan tenaga, air, manusia memerlukan makanan. Ni semak jawapan kamu. Memerlukan makanan. Baik, yang keempat, tumbuhan memerlukan apa untuk bernafas dan membuat makanan?
untuk membuat makanan. Dalam cerita ini kita belajar 3 je. Kita belajar 3 je. Makanan, air dan udara. Jadi tumbuhan memerlukan udara. Nanti kalau di kamu peringkat tinggi, kita akan belajar tumbuhan ini untuk membuat makanan, dia perlukan cahaya sebenarnya. Cahaya untuk melaksanakan proses fotosintesis. Tetapi dalam pelajaran kita berdasarkan buku teks, dia perkenalkan, kamu hanya diperkenalkan 3 keperluan asas: makanan, air dan udara. Antara benda yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan ialah air dan udara. Jadi kenapa jawapan kita pilih situ udara? Sebabnya di bawah ni nanti. Ni nombor 5, tumbuhan membuat sini. Ni tumbuhan membuat makanannya sendiri. Dan yang keenam, tumbuhan menyerap air. Jadi makanan dah ambil, makanan dah ambil, air dah ambil. Sini udara lah jawapan ni tinggal ni. Tumbuhan memerlukan udara untuk membuat, untuk bernafas dan membuat makanan. Okey, itu muka surat 18. Sampai sini kan? 17, 18. Kemudian ada muka surat 19 dan 20. Ini cikgu suruh buat hari tu. Okey, kita lihat dalam muka surat latihan BLA, muka surat 20. Tarikh, semak dulu tarikh kamu ni. Dan juga hari, tulis. Keperluan tempat perlindungan. Cerita kita ni, kita nak cerita tentang keperluan tempat perlindungan. Suaikan gambar. Suaikan. Suaikan ni apa? Suaikan. Suaikan ni buat nak panah lah. Suaikan gambar dengan kepentingan tempat perlindungan. Kepentingan tempat perlindungan. Okey. Gambar yang pertama ialah gambar burung buat sarang atas pokok. Kenapa burung buat sarang atas pokok? Cuaca elok. Maka ni gambar matahari terang. Kan? Gambar matahari terang. Jadi burung buat sarang di atas pokok. Maka jawapannya ialah untuk melindungi diri dari panas. Gitu. Kemudian, okey, itu satu. Dapat. Dalam gambar yang kedua, ni gambar arnab duduk dalam lubang. Dalam macam gua lah. Di luar cuaca hujan. Ini senang. Jadi arnab ini melindungi diri daripada hujan. Arnab melindungi diri daripada hujan. Dan gambar yang ketiga, manusia ini duduk dalam rumah, tutup tingkap. Di sini ini ialah sarang apa? Sarang tebuan. Betul kan? Tengok Cik Badam ni. Ni ialah sarang tebuan. Tebuan kalau kena sarang lebah. Kalau kena sakit. Jadi manusia ini cuba melindungi diri dari bahaya. Gitulah. Baik. Jadi tulis kesimpulan di bawah ini, manusia dan haiwan perlukan tempat perlindungan untuk pertama melindungi diri daripada hujan. Ada 3 pilihan kan jawapan ni. Ni jawapan nombor 1,
jawapan yang kedua, jawapan yang ketiga. Jawapan ni lah. Jawapan nombor 1 ni tulis kat sini. Sini melindungi diri daripada hujan. Ni cikgu tulis besar-besar tak muat lah. Ni jawapan nombor 2. Sini jawapan nombor 3. Tulis gitu. Okey. Kita cepat sikit. Kita tengok pada muka surat 20. Keperluan asas benda hidup. Ni baca arahan dulu. Semak tarikh dulu. Tulis tarikh kamu. Hari. Gariskan. Ni arahan ni penting ni. Kamu kena tengok dia nak apa. Gariskan jawapan yang betul. Gariskan. Cari jawapan yang betul dan letak garis. Ini cikgu pakai warna merah. Okey. Manusia hidup memerlukan air atau angin. Manusia memerlukan air atau angin. Tengok gambar ni, orang ni tengah buat apa? Orang ni sedang minum air, maka garislah air. Manusia memerlukan air untuk hidup. Tengok orang ni, okey. 1. Gambar yang kedua, B. Gambar yang kedua. Makanan, air memberikan kita tenaga untuk bekerja. Tadi kita belajar apa yang memberi kita tenaga. Yang memberi kita tenaga ialah ni. Makanan memberi kita tenaga untuk bekerja. Okey. Tengok gambar yang ketiga. C. Ni. Ini gambar kucing sedang apa ni? Ditunjuk tu. Kucing sedang bernafas. Dia tulis pernyataan di sini. Haiwan memerlukan apa? Untuk bernafas. Untuk bernafas, haiwan memerlukan udara. Haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Kemudian gambar yang terakhir, gambar keempat, haiwan memerlukan apa tu? Untuk berlindung dari bahaya atau selamat. Ini cerita tempat perlindungan. Haiwan memerlukan tempat perlindungan negara ini. Haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk berlindung daripada bahaya. Sana balik jawapan. Okey, untuk kesimpulan, manusia dan haiwan. Habislah. A, B, C, D. Habis, manusia dan haiwan memerlukan satu ialah air. Kemudian, air dah ada ni. Air dah ada. Kita padam. Air. Manusia memerlukan makanan. Kemudian air. Kemudian udara. Udara sebab ni dia bernapas kan. Ni kucing ni bernapas. Dan satu lagi ialah tempat perlindungan untuk meneruskan hidup. Itu muka 20. Nanti murid-murid boleh semak jawapan kamu dengan jawapan kita. Ni yang kita bincang ni. Okey. Latihan tambahan. Hari itu cikgu bagi 18, 19, 20. Ya, kali ni kamu tengok tambahannya ialah muka surat 21 dan 22. Ini senang je.
Ni kamu tengok ni 21 dan 22. Kamu buat. Jadi macam biasa, tengok tarikh kamu, tengok tarikh kamu. Tulis. Ni hari ni punya lah. Kemudian baca arahan dia. Tajuk kita masih lagi di bawah kepentingan keperluan asas. Tanda right. Ini penting. Tanda right pada jawapan yang betul. Kalau salah jangan tanda. Contoh, manusia makan untuk mendapatkan tenaga. Ini lemah, ini kuat. Contoh, ini cikgu bagi satu jawapan. Macam tu. Okey. Yang lain kamu buat lah. Ini satu contoh. Di sebelah ini tampal, muka surat 22, tampal satu gambar haiwan yang kamu perolehi daripada internet, majalah atau surat khabar atau buku-buku lama. Kemudian isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini gambar apa? Kamu ambil gambar seekor haiwan, kamu tampal sini. Ini gambar apa? Tulislah haiwan tu. Haiwan ialah benda hidup kerana dia memerlukan air. Ini satu cikgu bagi. Yang lain kamu sambung. Okey, ini senang je. Yang ni kamu buat. Baik, kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita nak sambung dengan tajuk manusia. Ini buku teks kita, muka surat 31. Pelajaran kita hari ini ialah tentang manusia. Ya. Dalam buku teks ini dia cerita tentang keluarga Zaki. Keluarga Zaki berada di jeti untuk melancong ke sebuah pulau. Jeti. Dia tegur. Zara, lama tak jumpa, dia kata. Hai, saya. Lina. Zara, lama tak jumpa, dia kata. Dengar tu bot dah sampai. Bawa apa ni sedapnya. Jadi dia kata, dia bertegur. Maka orang ini, di perkataan dia ialah mendengar tu, dia kata. Dengar tu. Dengar tu. Oh, bau apa ni? Bau apa ni sedapnya? Lollipop ni rasanya manis, kata adik dia. Ni kita nak belajar tentang apa ni? Sebenarnya, bagaimanakah Puan Zara tahu ada orang di belakangnya? Ni. Kan ada soalan di sini. Dia tanya, bagaimana Puan Zara tahu ada orang di belakangnya? Kenapa Zara tahu ada orang di belakangnya? Sebab orang ini, dia sentuh. Nampak? Tangan dia sentuh bahu Puan Zara. Dia sentuh bahu Puan Zara. Jadi Puan Zara perasan lah bila ada orang sentuh. Sebenarnya hari ini, kita nak belajar tentang deria. Deria ni. Deria manusia. Kita nak belajar tentang deria manusia. Dulu awal-awal masa kita buka sekolah tu, kita dah belajar tentang deria, ingat? Kita ada 5 deria. Kita belajar yang buku aktiviti kita tu, yang biru tu, ada gambar ayam goreng. Ayam goreng kan kita buat ayam, ada boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dirasa. Boleh bau. Dan satu lagi tak apa, boleh dipegang. Itu kita banyak. Yang ni sambungan dia lah ni. Okey. Jadi manusia ini ada kebolehan, ada deria pendengaran melalui telinga, ada deria rasa melalui lidah, ada deria penglihatan melalui mata, ada deria bau melalui hidung, dan satu lagi, ada deria sentuhan melalui tangan. Jadi ada berapa deria kita belajar? Ada 5. Sama dengan yang dalam buku yang kita buat ayam goreng tu. Cuma dalam buku tu, latihan BLA itu ayam goreng, kita tak buat ayam goreng itu boleh didengar. Sebab ayam goreng, dia tak bunyi dah.
Jadi kita tulis 4 ni dalam buku tu. Buku BLA kita tu. Okey. Jadi kita sambung. Ini ada lagu yang cikgu ambil pada kamu daripada internet. Lagu ni. Ini kamu boleh dengarlah lagu ni. Lagu Bahagian Tubuh dan Deria. Kamu boleh menyanyi bersama. Okey, sampai di sini. Ini lagu Bahagian Tubuh dan Deria. Boleh menyanyi lagu Tiga Kupang. Ini lagu dia punya irama lagu lagu Tiga Kupang. Okey. Lagu Bahagian Tubuh dan kita lihat kepada latihan sikit. Tadi tu. Okey, ini sangat senang. Kita dah buat dalam latihan yang awal dulu. Jadi murid catatkan tarikh di sini. Hari. Jadi sesuaikan, baca arahannya, sesuaikan bahagian tubuh dengan deria. Sesuaikan bahagian tubuh. Ini senang je. Tengok. Okey, gambar pertama ni gambar apa? Gambar mata. Jadi sesuaikan bahagian tubuh. Mata sini. Okey, mata. Mata, okey, bahagian tubuhnya ialah mata. Fungsi mata, derianya apa? Dia suruh sesuaikan kan? Sesuai. Mata untuk penglihatan. Begitu. Kita buat. Mari sambung. Ini gambar bawah ni. Di bawah ni gambar tangan. Tangan untuk apa? Kulit. Kulit. Dia kata kulit pada tangan. Kulit pada tangan. Kulit pada tangan ini untuk deria apa? Deria sentuhan. Ini 2 cikgu tunjukkan. Nanti kamu siapkan yang lagi 3 tu. Okey. Tengok latihan muka surat sebelah, muka surat 24.
Sama juga ni. Tulis tarikh, hari, bahagian tubuh dan deria. Bantu. Arahannya bantu bahagian tubuh di bawah untuk mengenal pasti deria yang betul. Ini maksudnya kamu sesuaikanlah ni. Kamu sesuaikan. Cari jalan untuk dia pergi ke mana. Sampai dia dapat sampai ke tempat yang betul. Macam itu. Ini satu contoh. Selebihnya kamu sambung, kamu buat. Senang aja. Okey. Kita teruskan kepada buku teks kita muka surat 34 dengan aktiviti mari mengelas. Mari mengelas. Tengok ya. Tengok mari mengelas muka surat 34. Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Mereka membeli beberapa jenis buah-buahan. Ada berapa gambar itu? Ada 4. Ini ada 4 gambar. 1 gambar ciku, 2 apple, yang ketiga gambar oren, yang keempat gambar buah kedondong. Mereka menggunakan deria rasa. Sini mereka menggunakan deria rasa untuk dan penglihatan. Mari dari rasa dan penglihatan untuk mengenal pasti ciri-ciri buah. Ini dia bagi siap jawapan. Dia bagi siap buah, dia susun buah apa? Ada 1 buah ciku, yang kedua buah apple, yang ketiga oren, yang keempat buah kedondong. Dia buat siap jadual ni, dia buat dah. Okey. Dinan dan murid ini, Hafiz dan Alia ni, dia bahagikan kepada 2. A ialah dia kategorikan kepada rasa. B ialah bentuk. Rasa. Ciku rasa manis. Apple rasa manis. Kemudian apple rasa manis. Oren rasa masam. Kedondong masam. Macam itu ya. Okey, dapat satu jawapan. Baik, dari segi bentuk pula, yang kedua dia kategorikan dalam bentuk. Ciku bentuknya bentuk bujur. Apple bentuk bulat. Oren, apple ni bulat, oren pun bulat, tapi apple manis, oren masam. Kedondong ni bujur, masam. Bentuknya bujur, tapi ada yang rasa manis, ada yang rasa masam. Ini bentuk jadual. Okey, sekarang di bawah ini mari, dia kata mari kita kelaskan. Pula dia nak buat macam ni pula. Mari kita kelaskan buah-buahan ini berdasarkan rasanya. Tadi kita dah buat ikut rasa kan. Tu lah, yang tu lah. Rasa. Jadi rasa masam. Rasa masam, tengok rasa masam. Rasa masam buahnya apa? Buah oren, buah kedondong. Rasa manis, buah ciku dan buah apple. Ini kita kira ikut rasa pula. Pecah 2. Asing. Bolehkah kamu buatkan buah-buahan itu mengikut bentuk pula? Jadi kalau macam ni kan cikgu dia minta buat ikut bentuk. Boleh tak boleh? Boleh lah cikgu. Boleh lah. Jadi kalau buat ikut bentuk, sekarang ikut apa? Bentuk. Bentuk ada berapa bentuk tadi? Kita tengok dalam gambar. Bentuk satu ialah bentuk bujur. Satu lagi bentuk bulat. Okey. Bentuk bujur buah apa? Bentuk bujur satu ialah buah ciku. Yang kedua buah bentuk bujur. Okey, satu lagi ialah buah
Oh, salah. Kedondong. Itu bentuk bujur. Bentuk bulat. Satu ialah buah apple. Yang kedua, buah oren. Salah, ini kita punya. Yang cikgu saya buat tadi tu. Ini kalau kita kelaskan ikut bentuk. Macam itu. Okey. Mari uji. Dia suruh kelaskan saya. Satu ialah ni apa ni? Ini ialah tanah liat, loceng, kek, whistle, span dan guli. Satu, arahannya, langkah-langkah, aktiviti. Kenal pasti ciri-ciri objek di atas. Bentuk tanah liat, bentuk loceng, bentuk whistle. Ciri-ciri, dia ada dua di sini. Ciri satu ialah ciri lembut. Yang kedua ialah ciri keras. Ni lembut, keras, lembut, keras, lembut, keras. Okey. Jadi dia kata asingkan, buat pengkelasan, asingkan antara ciri-ciri ini. Menggunakan diri kita yang 5 tadi. Mata untuk melihat, tangan untuk menyentuh, telinga untuk mendengar, lidah untuk rasa. Jadi ini dan hidung untuk bau. Jadi kita cuba untuk kita mengelaskan barang-barang di atas. Okey. Satu contoh dia dah bagi. Tanah liat dia dah bagi. Dia dah bagi kat kita. Tanah liat dah bagi. Okey. Tanah liat dah bagi, kita potonglah. Dah bagi tak payah pening. Tanah liat lembut. Loceng keras ke lembut? Okey, loceng duduk dalam kategori keras. Okey, loceng. Sini. Okey, aku loceng dah sudah. Potong. Kemudian kek cawan. Kek cawan lembut. Sini duduk. Kek cawan. Okey, sudah. Kemudian, ni potong. Kemudian whistle keras. Whistle. Okey, siap. Span duduk sini. Ke bawah lembut. Span. Span. Okey, siap. Yang lembut dah habis. Dah tinggal lagi satu guli. Guli duduk sini. Guli. Maka habis. Okey, jadi kita pecah dua. Jadi nyatakan kumpulan lembut ada 3, iaitu tanah liat, kek cawan dan juga span. Bahagian keras ada 3 juga, iaitu loceng, whistle dan juga guli. Nyatakan deria yang kamu guna semasa untuk mengenal pasti objek. Kita guna apa ni? Kita menggunakan deria penglihatan. Kita guna mata, iaitu deria penglihatan. Okey. Dia kata ciri lain yang kamu boleh gunakan untuk mengelas objek. Ciri lain. Okey, sekarang kita buat ciri keras dan lembut. Kita boleh buat lagi ciri apa? Ciri berat dan ringan. Ini boleh buat nanti. Okey. Okey, lihat pada muka surat sebelahnya. A, B, C. Dia ada 4 jenis buah-buahan yang dipotong cube. Ini murid nanti boleh
cuba buat. Boleh cuba buat. Jadi apa yang kita dapat pelajari di sini ialah objek boleh dikenal pasti dengan menggunakan dengan paling kurang satu deria ataupun lebih. Lebih. Okey, kita teruskan. Ini ada sikit latihan. Jadi kita buat pengkelasan mengikut rasa masin, manis, masam, masin dan pahit. Ini menit nanti cuba tengok. Oren tadi rasa masam. Ini oren. Ni. Oren ni. Mana agak ni? Oren. Ni kali yang kita boleh ambil gambar sini. Ubat rasanya pahit. Aiskrim manis. Ini apa ni? Petola. Ini pahit. Macam itu. Kicap masin. Beginilah. Ni boleh sambung. Ni cikgu tunjuk contoh saja. Kemudian apple tadi. Limau masam. Apple masam. Kopi pahit. Coklat. Oh, salah. Coklat manis. Telur masin. Macam itulah. Kita sambung Murid sambung. Lagi sikit je. Okey, kita lihat pada buku BLA muka surat 25 dan 26. 25 dan 26 murid catatkan tarikh hari ini kita buat muka surat 25 dan 26. Tulis hari. Mari kelaskan rasa. Yang ni tak ada satu bahagian ni tak nampak. Yang ni ini masam dan di sebelah dia ni yang ni manis. Yang ni masam. Jadi ada dua kotak, dua kumpulan. Murid ambil bahagian ini, gambar-gambar di atas ini, tulis nama dia di bawah ni. Tulis dalam senarai. Masam, masin dan manis. Masin tak ada. Manis dan masam. Dua saja. Muka surat 25. Ini senang. Contoh satu, kita ambil gula-gula. Gula-gula duduk dalam kumpulan manis ke masam? Manis. Okey, gula. Macam itulah. Ini satu cikgu tunjuk. Yang lain nanti kamu isikan. Baik, pergi lihat pada muka surat 26. 26 ada dua murid A dan murid B. Murid B ni tak nampak Murid B. Ini. Dilakukan aktiviti ini secara bersama. Murid A membuat pemerhatian dengan menyentuh, menghidu dan merasa makanan yang diuji. Apa makanan yang dipegang oleh murid A? Ni kita tengok dulu, kita kena pasti dulu. Ni. Makanannya apa? Ni. Itu nama dia apa? Kek apa tadi? Kek. Kek apa? Kek cawan. Rasa dia apa? Rasanya manis. Ini dah bagi jawapan semua. Sentuh, lembut. Dan baunya wangi. Nanti tak faham pula tulis macam gitulah.
Gitu. Macam itu. Ini. Okey, 26. Kita teruskan dengan menggunakan deria sepenuhnya. Kita sambung pada muka surat 37 tadi. Muka surat 37. Gunakan deria sepenuhnya. Ya, bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Namun begitu, dia masih boleh mencari, masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Dalam gelap, nampak? Pelajar ini dia kelihatan teraba-raba. Ni. Dia mencari sesuatu. Jadi dia menggunakan tangan dia, tangan dia untuk menyentuh, menggunakan deria sentuh untuk mengesan keadaan persekitaran untuk mencari lampu suluh. Okey. Kemudian dia tanya di situ, mengapa Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Dia nak pakai deria lain untuk lampu suluh. Kenapa dia tidak menggunakan deria lain? Dia kata kebat. Bagaimana Linda mengetahui objek yang disentuh itu ialah lampu suluh? Macam mana dia tahu? Linda boleh tahu objek yang dia sentuh itu lampu suluh berdasarkan satu ialah pengalaman. Pengalaman Linda melihat lampu suluh. Linda pernah melihat lampu suluh. Yang kedua, Linda pernah mempunyai pengalaman menyentuh lampu suluh. Dia pernah ada pengalaman, dia pernah pegang lampu suluh, maka dia tahu dengan tangan dia pegang, ini adalah lampu suluh. Dia ada dua pengalaman ini. Satu, dia pernah melihat dan dia tahu rupa bentuk lampu suluh itu ada di dalam kepalanya. Yang kedua, dia pernah menyentuh, dia tahu pegang macam ni lampu suluh. Maka dia berdasarkan dua pengalaman ini, jadi Linda tidak menggunakan deria lain. Sebab lampu suluh tidak ada bahu, tiada rasa. Dia nak pakai deria apa selain daripada deria sentuhan. Baik, mari kita uji. Pergi kepada muka surat 38. Kenali objek. Menggunakan penutup mata dan kotak yang mengandungi beberapa objek. Tutup. Ini kamu boleh buat nanti di rumah. Tutup mata dengan penutup mata. Ambil objek dari kotak dan cuba teka apakah objek tersebut. Dan sebutlah, main dengan adik-adik, dengan abang kakak, apakah deria yang boleh kamu guna dalam aktiviti tersebut. Baik, kita lihat tips, kotak warna biru, tips. Apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, maka kamu boleh menggunakan deria lain untuk memerhati. Kalau dulu kita belajar, kita kata memerhati hanya menggunakan mata. Tetapi sekarang di dalam sains, bila sebut pemerhatian dalam buku teks sekolah kamu ni, pemerhatian tidak hanya sekadar menggunakan mata. Ini jangan keliru. Ini dalam buku teks. Kalau dulu kita faham memerhati menggunakan mata, tapi sekarang dalam buku teks kita ini, pemerhatian dibuat. Satu, menggunakan deria. Deria ada 5.
Mengguna mata, mengguna telinga, mengguna bau, rasa dan sentuhan. Semua ni duduk di bawah pemerhatian. Jadi pemerhatian kita punya pegangan, pemerhatian dibuat tidak hanya menggunakan deria penglihatan semata-mata. Jadi kita ada lagi 4 deria lain, iaitu deria pendengaran, deria rasa, deria bau dan deria sentuhan untuk membuat pemerhatian. Baik, ini cermin mata. Cermin mata ialah satu bentuk alat yang digunakan apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Ini mata. Kemudian ini alat pendengaran. Alat bantu pendengaran dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Kalau ada setengah orang, dia punya telinga tak berapa baik, dia pakai alat ni lah. Dia dapat dengar dengan lebih jelas. Okey. Jadi kita buat latihan ini, latihan BLA muka surat 27 dan 28. Menggunakan deria sepenuhnya. Seperti biasa, sebelum kita pergi lebih jauh, kamu tandakan tarikh dan hari. Gunakan deria sepenuhnya. Ini situasi 1 seperti dalam gambar tadi. Tadi gambar 1, gambar Linda. Yang ni murid ini situasi 1. Situasi 1. Murid ini teraba-raba di dalam gelap untuk mencari lampu suluh. Nyatakan deria yang boleh digunakan. Tadi kita dah belajar. Ni kamu boleh buat, nanti kita bincang. Kemudian dalam situasi 2, saya tidak boleh menghidu makanan kerana selsema. Dia tak boleh menghidu makanan. Tetapi murid ini boleh menyentuh. Menghidu menggunakan deria apa? Deria bau. Tetapi dia tak boleh bau. Sekarang dia tak boleh menghidu makanan. Tetapi dia masih lagi boleh menyentuh dan juga melihat. Nanti kamu tandakan. Warnakan. Ni arahan dia tadi tak baca. Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi yang berikut. Warnakan kotak deria. Jadi kalau ada 1 kotak, warnakan 1. Kalau ada 2 kotak, ada 2 jawapan, warnakan 2 jawapan. Baik, kita pergi kepada muka surat 28. 28 tarikh, hari. Alat bantu. Ceritanya alat bantu. Alia tidak dapat melihat. Sekarang tidak dapat. Tidak. Saya letak color apa pula. Boleh dah. Tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya Puan Fatimah membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Bagaimana keadaan mata anak saya, cikgu? Doktor. Ni. Bila dia tidak dapat melihat dengan jelas, apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Jadi Alia ini mempunyai masalah apa? Masalah penglihatan. Ditanya masalah penglihatan. Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik? Deria apa yang tidak berfungsi? Tidak dapat melihat objek dengan jelas? Deria penglihatan. Apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Apakah alat yang dapat membantu masalah Alia? Ini semua orang tahu. Keinginan memakai
Memakai makai cermin mata. Ini kamu tulis jawapan, cikgu tak tulis jawapan lagi. Jawapannya nanti kemudian. Ini buat bagi elok. Ini latihan. Latihan ini latihan muka surat 28 ni. Okey. Dan kita lihat. Habis Ini habis. Okey. Okey, kita ulang kaji sikit sebelum kita habis. Kita tengok ulang kaji. Mari ulang kaji A. Nama satu, namakan bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria yang berikut. Deria yang berikut. Bahagian okey, satu. Yang tu jawab. Kemudian ingat semula. Ya, bila ingat semula, bahagian tubuh yang mana? Bahagian tubuh yang mempunyai deria, mata deria penglihatan, telinga deria pendengaran, lidah deria rasa, hidung deria bau, kulit deria sentuhan. Deria dapat digunakan untuk mengenal pasti dan mengelas objek. Cermin mata, tadi Alia punya masalah. Alia perlukan bantuan cermin mata. Cermin mata fungsinya dapat membantu deria penglihatan yang tak boleh berfungsi dengan baik. Dia dapat membantu memperbaiki kualiti penglihatan. Okey. Sampai di sini pelajaran kita. Ada lagi? Sehingga kita berjumpa lagi di dalam pelajaran yang ke depan. Jadi murid-murid boleh ulang video ini beberapa kali untuk lihat penjelasan dan juga untuk lihat pada bahagian latihan. Semoga membawa manfaat kepada kamu dan pastikan latihan-latihan yang kita buat ni dibuat dengan baik dan kita akan bincang nanti dalam pelajaran yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey murid-murid, sekian. Terima kasih.